Selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, dalam slot ini, cikgu akan sambung perbincangan cikgu tentang aplikasi pengamiran. Dalam slot ini, cikgu akan tumpukan perhatian kita kepada aplikasi yang kedua, iaitu mencari luas sesuatu rantau. Rumus untuk mencari luas sesuatu rantau ada dua. Satu ialah y dx dan satu lagi x dy. Bagaimana kita nak membezakan bila kita nak gunakan y ds, bila kita nak gunakan x dy? Ini bergantung kepada di mana letaknya rantau tersebut. Jika sekarang kita nampak rantau itu berada di sebelah bawah lengkung ataupun di sebelah atas lengkung, maka kita akan gunakan rumus y dx, di mana nilai a dan b ini kita akan ambil nilai tersebut daripada pasi x kita. Untuk rumus x dy pula, itu ialah apabila rantau itu berada di sebelah kiri lengkung atau di sebelah kanan lengkung. Dan untuk kali ini, nilai a dan b itu akan ambil daripada pasi y. Di sini cikgu nak ingatkan pelajar satu benda. Bila kita tengah cari luas di bawah pasi S dengan menggunakan rumus y ds, pelajar kena berhati-hati, kita akan dapat jawapan negatif. So, bila kita nak gunakan pengamiran nanti, kita perlu letak modulus untuk pengamiran kita. Begitu juga bila kita gunakan rumus x dy, untuk mencari luas di sebelah kiri pasi y, kita akan dapat jawapan dalam negatif. So, kita pun perlu letak modulus kepada pengamiran kita. Sekarang kita tengok contoh pertama. Contoh pertama, cari luas kawasan beloret. Kali ini kita akan nampak luas kawasan beloret itu berada di sebelah kiri lengkung. So, kita akan gunakan rumus x dy. So, bila kita pilih x dy, maksudnya limit kita akan ambil daripada pasi y, iaitu daripada 2 sampai 6. Yang apa yang kita nak gantikan tempat x ini ialah persamaan kita. Kita ambil persamaan kita dan kita buat x dalam seputang y. So, apa yang perlu kita kamilkan ialah 2y tolak 3 kuasa 1/2. Lepas ini, kita pun buatlah kamiran tentu seperti yang kita belajar dalam slot pertama. Untuk soalan ini, cikgu akan gunakan rumus 5. Cikgu gantikan 6 dan kedua ke dalam kurungan. Cikgu dapat jawapan 26/3. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Kali ini kita akan nampak kawasan beloret itu berada di atas pasi S. So, rumus yang sesuai ialah y dx. Bila kita gunakan y dx, maka nombor kita ambil daripada pasi x. So, kali ini kita perlu dapat persamaan kita dalam keadaan y dalam seputang x. Dan untuk soalan ini, memang dia sudah berada dalam keadaan macam tu, maka kita tulis sahaja. Lepas itu, kita lakukan kamiran seperti biasa. Di sini, cikgu akan gunakan rumus 5. Dapat jawapan dia ialah 3. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kali ini, kita dapati luas kita sebahagian di atas lengkung, sebahagian di bawah lengkung. So, kalau pelajar masih ingat, cikgu pernah beritahu kamu bila dia berada di bawah pasi S, nilai dia adalah negatif. Kita perlu letak modulus kepada pengamiran kita. So, untuk soalan ini, bila kita nak cari luasnya, kita tidak boleh buat sekaligus daripada 0 sampai 4, tapi kita kena buat sekerat-sekerat. Iaitu kita buat 0 sampai 3,
kemudian 3 sampai 4, dan untuk 3 sampai 4 kita perlu letak modulus. Apa yang kita nak masuk di tengah-tengah itu ialah Y dalam sebutan S. Sekali lagi, soalan sudah dalam keadaan Y dalam sebutan S, so kita hanya perlu masukkan. Untuk kamiran pertama, kalau pelajar lakukan, pelajar akan dapat 9. Untuk kamiran kedua, pelajar akan dapat negatif 7/3. So, kita letak modulus, dia jadi positif. Maka kita dapat jawapan dia 34/3. Sekarang kita tengok contoh yang keempat. Kali ini dalam graf ini, dia melibatkan dua garis. Satu ialah garis lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Dan satu lagi ialah garis lurus Y sama dengan 5 tolak 2X. Dan cikgu minta kamu cari luas kawasan peloret. So, kalau kamu tengok soalan ini, kalau saya buat luas di bawah garis lurus, apa yang saya akan dapat ialah satu luas trapezium. Tapi ini tak sama dengan kawasan peloret kita. Banding dengan kawasan peloret kita, cikgu perlu tolak kawasan putih di bawah dia. Dan kawasan putih itu sebenarnya ialah luas di bawah lengkung. So, untuk jawab soalan ini, kita kena gunakan teknik tolak. Kita akan gunakan luas di bawah garis lurus, tolak luas di bawah lengkung. Untuk luas di bawah garis lurus ini, pelajar boleh gunakan pengamiran. Contohnya untuk soalan ini, pelajar boleh kamirkan terhadap DX sebab di bawah garis. Maka kita ambil nombor daripada negatif 3 sampai 1. Dan kita gunakan Y dalam sebutan X. So, cikgu akan kamirkan 5 tolak 2X. Kalau pelajar lakukan pengamiran, pelajar akan dapati jawapan dia ialah 28. Untuk ini, pelajar juga boleh gunakan kaedah kedua sebab apa yang kita nampak ini sebenarnya dia ialah trapezium. So, pelajar boleh gunakan rumus trapezium di mana kalau kita tengok untuk segitiga ni, tapak dia daripada negatif 3 sampai 1 ada 4 dan pelajar cari tinggi ini. So, kita boleh gantikan Y sama dengan 1 ke dalam persamaan. Kita dapat 3. Dan untuk tinggi sebelah kiri ini, kita buat juga gantikan Y sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan. So, kita dapat 11. Dan pelajar boleh gunakan setengah kali hasil tambah dua sisi yang selari, iaitu 11 dan 3. Kemudian darab dengan tinggi dia. So, pelajar juga akan dapat jawapan 28. So, terpulang kepada pelajar cara mana nak digunakan. Manakala untuk luas di bawah lengkung, kita gunakan sajalah rumus kamiran yang kita belajar. So, kita akan buat DS sebab di bawah lengkung. Dan nilai kita ialah daripada negatif 3 sampai 1. Kita ambil persamaan lengkung kita, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Dia sudah berada dalam keadaan yang kita nak. So, kita masuk saja X kuasa 2 tambah 2. Dan kalau pelajar lakukan pengamiran, pelajar akan dapat jawapan 52/3. So, kita akan tulis luas kawasan peloret sama dengan 28 tolak 52/3. Dan jawapan dia ialah 32/3. Pelajar di sini, cikgu nak bagi pelajar tengok satu lagi kaedah yang kita boleh gunakan. Di sini kita nampak untuk kedua-dua kamiran, dia akan kamirkan daripada negatif 3 sampai 1. Maka untuk soalan ini, sebenarnya kita boleh cantumkan dua pengamiran ini sebelum kita nak kamir. Maksudnya, kita boleh tulis dalam keadaan ini. Kita pun akan dapat jawapan
32/3. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 5. Sekali lagi cikgu minta kamu cari luas kawasan berloret. So kalau kamu tengok kali ini sebenarnya cikgu boleh bahagikan dia jadi 2 bahagian. Satu ialah daripada 0 sampai 1 waktu itu dia di bawah lengkung. Manakala daripada 1 sampai hujung situ dia di bawah garis lurus. So kita akan buat secara berasingan. So maksudnya kita akan cari luas di bawah lengkung. Kemudian kita akan cari luas di bawah garis lurus. Tapi kali ini kita akan tambah. So marilah kita buat. Untuk luas di bawah lengkung ini, so cikgu akan pilih DX sebab di bawah lengkung. Dan limit kita ialah daripada 0 sampai 1. Dan apakah Y kita? Y kita sudah dalam keadaan sebutan X. So kita tulis saja iaitu X kuasa 2. So pelajar kalau kamikan, pelajar akan dapat jawapan 1/3. Sekarang kita tengok pula luas di bawah garis lurus ini. So kalau kita lakukan kamiran, dia juga DX. Dan limit kali ini kita perlu carilah. Kita perlu cari apakah nilai ini. So nilai ini sebenarnya ialah pintasan X bagi garis lurus. So kita boleh gantikan Y sama dengan 0. So kita dapati X kita ialah 3/2. So kita akan kamikan dari 1 sampai 3/2. Dan Y dalam sebutan S. So untuk soalan ini kita perlu buat Y sama dengan 3/2S. Dan kita masuk ke dalam sini. So lepas itu kita buat kamiran. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 1/4. Dan sekali lagi untuk luas di bawah garis lurus ini, kita ada cara kedua, iaitu kita sebenarnya boleh gunakan rumus luas segitiga. Dari 1 sampai 3/2, maksudnya tapak kita ini ialah 1/2 lah. Manakala tinggi dia, kita boleh gantikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan kita. So kita dapati Y kita ialah 1. So kita gunakan setengah kali tapak kali tinggi. Kita pun boleh dapat 1/4. Okay, dua jawapan ini adalah sama dan terpulang kepada pelajar yang mana satu nak digunakan. So untuk jawab soalan ini, luas kawasan berloret kita ialah sama dengan 1/3 tambah dengan 1/4. Dan jawapan kita ialah 7/12. Sekarang cikgu bagi kamu tengok contoh yang terakhir. Cari luas kawasan berloret ini. Bagaimana kita nak dapat kawasan berloret ini? So sebenarnya untuk soalan ini ada 2 idea yang berbeza. Satu, kamu boleh cari luas kawasan ini. Lepas itu kita tolak segitiga putih ini. So kalau siapa dapat idea macam ini, kita akan dapati, kita akan tengok rantau di sebelah kiri garis lurus, rantau di sebelah lengkung. So nanti kita akan gunakan rumus X dy. Tapi jika ada pelajar tengok dengan cara ini, mula-mula dia nampak segitiga ini. Lepas itu dia tolak kawasan putih ini. Idea ini pun tak salah. Hanya kalau siapa gunakan idea ini, apa yang kamu cari ialah di bawah garis lurus, di bawah lengkung, maka kita akan gunakan rumus X dy. Pelajar boleh cuba contoh ini. Dengan ini, cikgu tamatlah slot keempat kita.